Cara dia paling dengan senyumnya, dia bagi tahu sangat-sangat menakutkan dia. Hello sobat, okey. Bersama dengan aku dalam channel Kiroma. Baik, untuk segmen yang masih baru, aku perlukan segmen untuk tekan butang like, subscribe dan juga share video lah. Untuk yang orang baru, channel aku ni dia menceritakan tentang kisah misteri, jenayah, kisah hantu dan kisah pembunuhan lah. Baik, untuk orang lama, yang mana segmen dah lama tengok video aku tetapi tidak subscribe, segmen pula selalu tekan butang subscribe. Untuk video kali ni, aku rasa aku just nak bercerita secara spontan lah kepada segmen semua tentang dua komplikasi cerita seram ataupun dua komplikasi ataupun story yang seram lah. Itu cerita dihantarkan kepada aku, sahabat aku ni dia kongsikan satu cerita ataupun satu pengalaman yang lama. Sebenarnya sahabat aku ni dia story kan aku ni lama dah cerita ni, cuma aku baru fikir dan aku nak kongsikan kepada semua. Dan satu lagi cerita yang mana aku mengambil daripada platform lain dan aku sendiri pun tidak tahu sama ada cerita ni betul ataupun cerita ini tidak betul lah. Okey, tanpa buang masa lagi, mari kita pergi cerita yang pertama. Kisah dia bermula di mana Izzuddin ni lah yang berkongsikan kepada aku. Dia masuk salah sebuah pengajian ataupun institut, betul, aku salah, institut betul, institut, dan di mana untuk kalau budak-budak ataupun pelajar-pelajar yang baru ni dia ada 1 minggu. Aku rasa semua ada kot, aku rasa macam di UiTM apa semua mungkin ada, di mana kita masuk 1 minggu ni dia akan ada satu sebagai minggu suasana lah, minggu suasana untuk kita nak merapatkan silaturahim kita dengan senior-senior kita lah, dengan senior kita, lepas tu dengan sahabat-sahabat kita semua lah. Dia akan ada 1 minggu untuk kita nak suasana. Baik, dalam 1 minggu suasana tu sobat, memang betul kita akan berhadapi dengan pelbagai disiplin yang sangat ketat, di mana kita kena bangun awal, kita kena tidur awal. Disiplin sangat ketat lah untuk 1 minggu tu lah. Izzuddin ni dia tidur, kita panggil sebagai masa tu, masa malam tu, pertengahan, kita panggil sebagai pertengahan minggu suasana, di mana pagi tu diwajibkan semua bangun awal. Pukul 4.30 memang semua kena ada beratur dah untuk dengan taklimat. Lepas tu ada beberapa program, lepas tu dia akan pergi ke solat subuh berjemaah ramai-ramai di surga lah. Izzuddin ni dia tinggal dengan 2 orang sahabat dia yang bernama Saiful dan juga Amir. Kalau sebelum ni mereka akan bangun, semasa minggu suasana ni mereka akan bangun lebih kurang dalam pukul 4. Lepas pada tu dia akan siap-siap turun ke bawah. Jadi pada pagi tu lebih kurang dalam pukul 5 lebih ataupun lebih kurang dalam pukul 4.30, Izzuddin ni dia terkejut ataupun dia sedar daripada tidur dia. Dia tengok ke kiri dan kanan dia nampak Saiful dan juga Amir ni sudah tak ada di tempat tidur. Bermakna dia sudah turun awal lah. Jadi dia pun fikir dengan keadaan kalut, bila dia nak ambil tualan tu, dia memandai 1 tingkap. Di mana sebelum tu aku nak bagi nampak segmen tempat yang belajar ni, di belakang dia ni ada satu hotel ataupun satu smart sambung yang sangat bagi aku sangat-sangatlah bahaya. Dia tutup dengan pagar lah. Baik, di situ ada satu smart sambung. Izzuddin ni dia memandai satu fokus. Dia tengok satu orang lelaki yang berada di tempat tingkap tersebut. Jadi Izzuddin ni dia fikir ada lagi orang lewat daripada aku. Jadi dia pun pergi dekat dan dia nampak itu adalah Saiful sedang memandai, sedang tengok di luar tingkap di pada bahagian hotel tersebut. Jadi dia kata, cepatlah turun lewat dah ni, kita ni nak pergi semaya, kita. Lepas tu Saiful ni dia masih lagi senyap. Tapi apa yang pelik, cara dia memandai di hotel tersebut dengan satu seolah sedang melihat something, seolah-olah dia ni tengah tengok satu benda. Izzuddin pun masih lagi tegur dia, cepatlah, kita dah lewat dah ni, mari lagi. Saiful ni masih lagi senyap. Ayat tu diulang berapa kali. Selepas daripada tu dia nak keluar daripada bilik, Saiful ni dia berpaling ke arah Izzuddin dengan satu senyuman yang walaupun dia duduk satu bilik tetapi dia tidak pernah tengok senyuman daripada Saiful. Yang dia berpaling dan dia tersenyum sambil ketawa. Izzuddin pun bagi tahu, dia kata jangan kurang masa gini. Masa gini jangan kurang. Bahaya. Saiful ni
dia berlari terus masuk ke bilik air, tanpa ambil apa-apa. Kayak tu Allah pun tak ambil, tapi terus berlari masuk bilik air. Masa tu dia kata sebenarnya aku memang sangat-sangat takut, dan dia sudah rasa lain. Dia sudah rasa macam ada something yang tak kena sebenarnya pada pagi tersebut. Cuba saya membayangkan dalam dom ataupun dalam blok tu hanya dia dua orang tu saja yang ada. Izzuddin sendiri pun tak tahu sama ada itu Saiful ataupun tidak. Jadi dia gagalkan diri dia untuk mandi. Semasa dia mandi, satu benda yang dia tidak duga itu bunyi suara menangis di tepi bilik air dia sendiri. Dia dengar memang sangat-sangat jelas, sebab seperti suara kanak-kanak yang sedang menangis, tetapi cara dia menangis sangatlah kita panggil sebagai menakutkan, di mana dia punya satu tangis yang aku nak cerita budak mana sebab selepas daripada situ, Izzuddin ni dia sudah semakin tidak sedap dengan apa yang dia dengar. Sudah kena apa semua patut. Selepas itu dia keluar. Saat mana dia nak keluar daripada bilik air tersebut, lepas tu yang ada di sebelah dia itulah yang kata Deng. Dia panggil Izzuddin berapa kali. Lalu semasa tu Izzuddin takut dah nak paling ke belakang. Deng, tengoklah aku Deng. Dia kata gitu. Deng, tengoklah aku Deng. Ayat tu diulang dekat 4-5 kali katanya Izzuddin kepada aku. 4-5 kali dia ulang ayat tu. Jadi dia kata aku tak berani untuk nak paling ke belakang, tapi dia terus berlari juga. Lepas pada dia keluar daripada bilik air, dia cerita lagi dia mendengar seperti seorang yang sedang bergaduh di dalam bilik air. Benda tu dia kata secara jujur aku dengar satu benda yang sangat kuat, yang seolah-olah dua orang sedang bergaduh di dalam bilik air sambil ketawa. Selepas pada itu dia siap-siap. Masa dia nak siap-siap, dia nak keluar pintu bilik, dia nampak Saiful dan juga Amir berdiri di depan dia. Lalu dia terkejut, dia kata ya Allah. Dia kata mungkin tak ni, kata. Dia kata aku okey, sambil dalam keadaan yang sangat takut. Cerita yang kedua, cerita ni dan aku nak kongsikan kali ni antara cerita yang memang sangat famous di Malaysia. Siapa yang tidak kenal, lebih lagi kalau budak-budak asrama, mungkin mereka ni dah sangat tahu, dan juga mungkin mereka ni dah tahu cerita yang aku nak kongsikan pada kali ni. Baik, aku nak cerita tentang kisah hantu almari. Kalau sebut pasal cerita hantu almari ni, memanglah budak-budak asrama yang ramai tahu. Dan sebelum tu aku bagi tahu sekali lagi, cerita yang aku kongsikan kali ni, aku sendiri pun tidak tahu sama ada cerita ni betul ataupun cerita ini sebagai mitos. Sekmu kalau boleh jangan percaya dan anggap apa yang aku nak kongsi hari ni sebagai kita untuk nak pelepah rasa bosan. So kita hanya dengar story-story tersebut lah. Kisah hantu almari ni ia berlaku lebih kurang pada tahun 1980 yang berlaku di salah sebuah asrama yang berada di Malaysia ni lah. Baik, aku sendiri pun tak sebut asrama mana. Bermula kisah dia di mana tiga orang ni akan menghadapi sekolah dia ni, dia akan menghadapi satu cuti yang sangat panjang, lebih kurang dalam 2 minggu ataupun 1 minggu gitulah. Hari ni hari Jumaat contoh, mereka perlu menunaikan solat Jumaat di masjid lah. Satu orang daripada mereka ni 3 sahabat. Akan ambil nama sebagai Api, Imam dan juga Deng. Deng ni dia tak segi sembahyang Jumaat kerana dalam keadaan yang sangat letih, dia rasa dia nak tidur. Jadi Deng ni dia cuba ajak member dia Api dan juga Imam ni untuk ikut join dia sekali supaya jangan pergi sembahyang Jumaat. Imam dengan Api kata aku tak berani dan aku takut warden dapat tahu, nanya kita akan kena hukuman yang berat. Deng ni dia masih lagi berkerah. Dia kata aku tak saya juga pergi sembahyang sebab aku nak tidur, aku sangat mengantuk dan saya membuilah alasan macam mana pun aku nak tidur juga. Jadi dia kata ginilah, aku duduk dalam loker dalam almari dan mengkunci aku daripada luar dan daripada situ. Tapi mu jangan pula lupa, bila mu habis sembahyang nanti, tolong buka aku balik dalam loker. Itu yang dia pesan
Dan aku rasa pesan dia tu sudah banyak kali dia bagi tahu kepada Iman dan juga Api. Dia pesan benda yang sama. Mereka pun pergi semai jemaah, lalu pintu ataupun dom dikunci dan juga almari itu pun dikunci. Masa habis semai jemaah, family ataupun saudara mara sedang menunggu di luar pagar, untuk nak mengambil pelajar-pelajar ataupun nak mengambil anak-anak masing-masing lah. Jadi daripada situ maka Imam dengan Api ni, dia sudah pun tak terfikir pasal ding yang ada di dalam loka tersebut. Itu naik ke atas dan siap-siap barang dia, ambil barang dia dan terus turun ke bawah, dan dia balik ke rumah dan dia tinggal lah ding seorang diri di dalam loka tersebut. Baik, lebih kepada dalam 5 ataupun najar tu, maka ding ni dia tersedar dan dia pelik kenapa masih lagi orang tak buka pintu almari untuk dia. Tolak-tolak masih tidak ada satu orang pun sebab yang menyaut dia untuk nak buka pintu tu tersebut. Mampu bertahan di situ lebih kurang dalam 1 hari. Selepas daripada situ maka semakin slow, dia sudah pun tidak berdaya. Lebih lagi di situ memang aku rasa tak ada satu orang pun yang ada di asrama tersebut. Semua sudah pun pulang ke rumah. Ding ni dia tamat riwayat dia di dalam loka tersebut lah. Heboh satu cerita di mana ibu dan ayah Ding ni dia mencari Ding, dan dia bagi tahu bahawa Ding ni sudah lama tidak pulang ke rumah. Sampailah berita itu sampai kepada sahabat dia, iaitu Api dan juga Imam. Lalu Imam fikir, ya Allah, Ding, dia kata. Sebelum ni dia tidak berfikir sebegitu, sebab dia fikir macam mana? Dia fikir Api ni dia buka dah kot pintu untuk Ding keluar. Imam pula berfikir benda yang sama. Jadi mereka ni saling berfikir. Jadi saya pun fikir okey, tak ada apa-apa lah. Selepas pada situ maka ibu dan warden dan juga cikgu ni pergi ke asrama semula, cari sama ada benda adakah betul Ding tu berada di situ. Bila tahu dan juga bila jumpa, ibu dia sangat sedih. Mayat Ding sudah mula membusuk. Okay. Selepas daripada situ maka kisah ni membawa kepada cerita misteri. Lalu pintu dan juga loka itu disimpan. Disimpan dan juga dikunci pintu bilik tersebut. Jadi kisah ni berlaku lebih kurang dalam 20-30 tahun yang lepas, selepas daripada kematian yang tragis Ding inilah yang mati di dalam loka. Budak yang baru masuk ni, dia kata sering kali lah dia dengar seperti ada orang di dalam loka tu. Student baru yang duduk di asrama ni, dia berada di sebelah bilik tersebut lah. Setiap malam memang dia dengar satu suara yang menangis daripada bilik sebelah dia. Dia mendengar satu suara yang semua minta tolong. Memang budak-budak ni sering kali dengar suara tersebut dan memang sangat sering kena kaca, seperti dengan ada orang ketuk pintu, seperti dengan ada orang tolak loka dan macam-macam lah. Baik. Okey, dan aku rasa itu saja kot cerita yang aku nak kongsikan kepada siapmu semua. Sebab siapmu jangan lupa like, subscribe dan juga share video ni kalau siapmu suka. Baik, kita jumpa di minggu akan datang. Terima kasih.